Bapak Ibu, selamat pagi. Senang sekali kita boleh kembali berkumpul, beribadah, sekalipun melalui online. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh menolong kita ya. Kita akan memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwasanya pertolongan kita adalah di dalam Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, hari ini adalah Advent. Yang pertama, penyalaan lilin memiliki makna bahwasanya pada masa ini orang percaya menantikan kelahiran Sang Mesias yang sesungguhnya adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sebagai gambaran dunia yang penuh dengan kegelapan karena manusia telah berdosa. Itulah sebabnya kita membutuhkan kasih karunia, membutuhkan terang yang datang daripada Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu, mari kita angkat sebuah pujian, Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita angkat ini sekali lagi, katakan datang, Bapa, aku datang menyembahmu di sini. Bapa-Ku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan cemas, kau penghibur.
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapak Ibu katakan ku nyanyi haleluya sekali lagi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku kita akan masuk doa syukur dan juga doa pengakuan dosa. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Kami tahu Tuhan, bahwasanya kami adalah orang-orang yang sejak dahulu kala tidak pernah mencari Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka lari, bersembunyi dari Engkau, menyadari bahwasanya kami sungguh tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak seorang pun di antara kami yang mencari Allah. Tetapi kami bersyukur sebab karena kasih karunia-Mu, Engkaulah yang mencari kami. Engkaulah yang menebus kami. Engkaulah yang menerima kami. Bapak, kami menyadari bahwasanya dalam setiap kehidupan kami orang-orang yang tidak pernah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jarang sekali atau bahkan kami tidak pernah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kami ditebus, ketika kami telah dicari Allah, ketika kami mendapatkan kasih karunia pengampunan daripada Tuhan, di momen itulah kami dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru, yang disucikan, yang dikuduskan, yang ditebus semata-mata oleh karena kasih kemurahan Tuhan belaka. Ampuni kami Bapa, sucikan dan kuduskanlah kami. Biarlah ketika kami menyadari bahwasanya kami telah ditebus, kami telah diselamatkan, kami mau belajar hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, memperkenankan hati Engkau senantiasa. Topang kami, mampukan kami untuk menjadi seorang murid di hadapan Tuhan, menjadi surat-Mu yang terbuka, sehingga orang-orang di luar sana ketika melihat kehidupan kami, mereka boleh melihat ada Kristus yang hidup di dalam diri kami. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami menyadari bahwasanya setiap kali kami beribadah, sesungguhnya bukan kamilah yang melayani Allah, tapi Allah lah yang sebenarnya melayani kami. Sebab Sabat, hari perhentian, adalah hari yang Tuhan khususkan, hari yang Tuhan kuduskan buat kami untuk berhenti dari segenap aktivitas kami, duduk di bawah kaki Tuhan, belajar firman Tuhan, dihibur, dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya ibadah kami, pelayanan kami boleh menjadi sebuah persembahan yang harum, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan.
tolonglah kami yang beribadah. Kiranya juga Bapa melalui pemberitaan firman, kelakuan kami diperbaharui, kelakuan kami diperbaiki, hidup kami, worldview kami, semakin hari semakin serupa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dengan segala jemaat di segala tempat, kita akan sama-sama menaikkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk. Kita akan sama-sama memasuki bacaan bertanggapan. Pokok anggur yang benar. Kata Yesus, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian Dengar Suara Tuhan. Kita perlu mendengar suara Tuhan sebab kita adalah domba-Nya. Tuhan adalah gembala kita. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Langsung Wan. Jing jing jing， 我要轻轻听，我要侧耳听我主声音。轻轻听，大家轻轻听，我的牧人认得我声音。你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你
是靠母子生命的主宰，我的牧人认得我声音。你是靠母子生命的主宰，我一生只听随主声音。你是靠母子生命的主宰，我的牧人认得我声音。我的牧人认得我声音。Mari kita bersatu di dalam doa. 我们低头祷告。 Sungguh kami bersyukur Bapa kami yang baik, kami boleh beribadah hari ini ya Tuhan, semua hanya karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami dapat merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa, berkati kami dan biarlah hati kami menjadi hati yang subur, menjadi tanah yang subur supaya firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 主内亲爱的弟兄姊妹们，在主里平安。 Apa kabarnya hari ini? 你们好吗？ Ya, semoga kita terus di dalam lindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan dan terus di dalam mendapatkan kabar baik. 但愿我们都在神的保守和看顾之中，我们可以得到好的消息。 Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan meskipun masih harus secara online. 我们非常感谢神，今天早上我们可以一起聚会。虽然今天的聚会是线上的聚会， Kiranya kuasa dan kasih Tuhan boleh terus kita rasakan sebagai anak-anaknya. 但愿神的爱和神的权柄都能够在我们的身上所领受。 Melalui firman Tuhan, pujian, dan doa, kita dapat semakin dekat dan bertumbuh di dalam Tuhan secara pribadi. 借着神的话祷告，我们的灵命可以成长。 Amin Bapak Ibu. 大家阿门吗？ Baik, mari kita baca satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. 弟兄姊妹们，这时候我们要读一段的经文， yang diambil dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. 就是在新约哥罗西书1章15到23节。 Ya. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia di ayat 15, nanti Bapak Ibu yang berbahasa Mandarin bersama dengan Lausa Pauline membaca di ayat 16, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-23. 我们用琴音的方式来读。 Ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16节，因为万有都是靠他造，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主责的、政治的、掌管的，一概都是借着他造的，又是为他造的。 Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位。 Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. 既然借着他在十字架上所流的血成为了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。 Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. 但如今你们借着基督的肉体受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可指背，把你们引到自己面前。 Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit,
dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. 我们读经到此， Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seandainya kita ditanya apa dan siapa yang paling utama di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi jawaban kita? 亲爱的主内弟兄姊妹们，假如有人问你，你生命中最重要的是什么？那么你的回答是什么呢？ Nah, dalam sebuah pertemuan, ketika diberikan pertanyaan ini, sebagian besar orang-orang akan menjawab, 那么在一个会议的时候，那么这些听众们就回答， yang pertama Tuhan, 首先就是神最重要， yang kedua keluarga, 第二就是家庭， yang ketiga pelayanan, 第三我的侍奉， yang keempat pekerjaan. 第四我的工作。 Nah, apakah kita juga akan menjawab hal yang sama? 请问我们的答案跟他们一样吗？ Atau ada yang berbeda? 何解我们有其他的答案？ Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan mengenai keutamaan Kristus. 亲爱的弟兄姊妹们，今天我们一起要听神的话，就是以基督为首。 Kemungkinan besar kalau orang Kristen ditanya pertanyaan ini, maka jawabannya akan pasti seperti itu. 我相信，如果我们问这个题目，向基督徒提问，他们的答案一定是这样。 Ya, Tuhan dong yang pertama, lalu keluarga, lalu pelayanan, dan kemudian pekerjaan. 就是说，最主要的就是神。第二呢，就是我们的 Keluarga yang pertama Tuhan, kedua keluarga, pelayanan, lalu pekerjaan. 第一就是神，第二就是我们的家庭，第三是我们的侍奉，第四就是我们的工作。 Ya, namun saudara-saudara, dalam kenyataannya, apakah kita benar-benar menjalankan hal tersebut? 问题乃是在实际的生活上，我们是这样行吗？ Apakah benar Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita? 是否神在我们生命中居首位呢？ Banyak orang mengatakan bahwa Tuhan yang utama di dalam kehidupannya. 好多人都认为，在我们的生命中最主要的是神。 Tetapi ketika di hari Minggu waktunya beribadah, ia malah mengajak anggota keluarganya untuk pergi rekreasi atau shopping. 但是实际上，当每个星期日我们要来崇拜的时候，这些基督徒来带着家人去旅游，或者去超市买东西。 Tuhan yang utama bagiku. 神对我是最主要的。 Tapi ketika bertemu dengan wanita cantik dari agama tetangga, ia meninggalkan Tuhan yang selama ini ia sembah. 但是他遇见了一个非常美丽的女人，为了要跟她结婚，他放弃了自己的宗教，随从那个跟他不同宗教的人结婚， Dan beralih ke Tuhan yang lain. 就离开了主，接受了其他的神。 Ada yang berkata Tuhan yang utama bagiku. 有人也说，主还是神对我是最重要的。 Tetapi ketika ditawarkan jabatan atau pekerjaan yang menggiurkan, ia rela meninggalkan Tuhan demi jabatan tersebut. 但是，一旦有诱惑给他的时候，我能够给你好的职位，只要你离开你的上帝，他就选择了离开上帝。 Ada yang berkata Tuhan yang utama bagiku, tetapi ketika begitu sibuk dengan pekerjaan, kita melupakan waktu bersama dengan Tuhan. 也有些人说，对我来说，主是最重要的，但是为了他的工作，他的忙碌，他忘记了，他也离开了神。 Dan kemudian terus sibuk dengan pekerjaan tersebut. 他忙忙碌碌的，完全把他的精神投入在他的工作上。 Saudara-saudara, bagaimana pemahaman kita tentang keutamaan Tuhan? 所以呢，我们要思考，我们对基督居首位这件事情的认识有多少， akan menentukan apakah kita dapat sungguh-sungguh mengutamakan Dia atau tidak. 就能够实现我们是否真正的爱我们的主。 Apakah iman kita akan mudah diombang-ambingkan dan bergeser dari pengharapan Injil atau tidak? 是否我们的信心很容易的动摇？
Saudara-saudara, keutamaan Kristus adalah dasar iman orang percaya. 以基督为首，是我们的信心的基础。 Karena Kristus adalah dasar dari segala sesuatu yang ada di bumi maupun yang ada di surga. 因为耶稣基督就是既所谓的，无论是从天上或是地上， Yesus Kristus adalah anak Allah. 耶稣基督是上帝的儿子。 Benar atau tidaknya Yesus adalah Kristus dan anak Allah merupakan hal yang penting bagi iman kita. 所以在我们的信心上很重要的就是，是否我们相信耶稣基督是神的儿子，是救主呢？ Jika Yesus bukan Kristus, bukan Mesias ataupun bukan anak Allah, maka iman kita akan sia-sia. 如果耶稣基督不是上帝的儿子，他不是弥赛亚，不是救赎主，那么我们的信心呢是徒然的。 Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika Dia adalah anak Allah bagi kita, 亲爱的弟兄姊妹们，如果耶稣基督是上帝的儿子， maka kita harus taat dan percaya kepadanya, 那么我们就要顺服他，相信他， agar kita mendapatkan hidup yang kekal itu di surga. 让我们可以得到从天上赐给我们的永恒生命。 Pengertian terhadap Yesus Kristus itulah yang menjadi dasar iman orang percaya. 所以呢，我们对主耶稣基督的认识就成为了我们的信心的基础。 Karena Yesus Kristus yang memimpin orang percaya kepada iman, dan iman itu kepada kesempurnaan. 因为耶稣基督带领了我们的信心，这个信心呢，就要向完全的地步而走。 Saudara-saudara, jemaat di Kolose mengalami goncangan iman. 亲爱的弟兄姊妹们，波罗西书的教会的信徒呢，他们的信心动摇了。 Karena adanya ajaran gnostik, yaitu ajaran yang mengutamakan pengetahuan melebihi Alkitab. 因为在他们当中有一种的异教，就是注重了学问。 Dan ada ajaran Arianisme, yaitu ajaran yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. 还有呢，一个异教就是说，他们不接受耶稣是神， Tetapi hanya ciptaan Allah yang sempurna dan utusan Allah. 他们认为耶稣是神所差来的，是一个完全的人， Bukan Allah itu sendiri. 他不是神。 Yang pada akhirnya membuat jemaat di Kolose kebingungan. 所以呢，在哥罗西教会的信徒们，他们开始彷徨了， Dan imannya tidak teguh kepada Kristus. 他们的信心不坚固了。 Nah, saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, 亲爱的弟兄姊妹们，借着今天神的话语， Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat di Kolose, termasuk kita semua jemaat Tuhan pada masa kini, 保罗要教导哥罗西的教会的信徒，同样也教导我们。 bahwa setidaknya ada 3 hal yang perlu kita ketahui sungguh-sungguh dan secara mendalam, 就是在我们的生命当中，我们要真正的认识3件事， mengenai keutamaan Kristus, 就是以基督为既首位， agar kita memiliki iman yang teguh dan pengenalan yang benar akan Dia. 叫我们的信心坚固，我们对神的认识是正确的。 Yaitu yang pertama, 第一， Yesus adalah pencipta. 耶稣是创造者。 Saudara-saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari pencipta adalah menciptakan. 伊尼文大词典说，创造就是制造， Mengadakan, menjadikan, membuat, dan sebagainya. 造成、做出来。 Nah, Yesus adalah pencipta itu sendiri karena Dia adalah Allah Tritunggal. 耶稣是创造者，他是三位一体的真神。 Yang ketika penciptaan itu terjadi, Yesus turut serta di dalamnya. 当神创造这个世界的时候，耶稣也在其中。 Ini menolak ajaran Arianisme yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. 这样子的就推翻了那个异教说耶稣不是神。 Namun, di dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, jelas bahwa Paulus mengatakan Yesus adalah pencipta dan kita manusia termasuk segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah ciptaannya.
在我们刚才所读的经文里面，保罗告诉我们说，耶稣是创造主，我们也是他创造的，世界和其中的都是主耶稣所创造的。 Ya, mari Bapak Ibu kita baca ayat yang ke-15. 我们来读第15节。 Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以前。 Yang sulung di sini bukan berarti pertama diciptakan, 首生这里并不是说第一被造的， tetapi berarti penghormatan tertinggi, 而是讲到我们对他最崇高的尊重。 yang pertama dan utama diberikan oleh ciptaan kepada penciptanya, yaitu kepada Yesus Kristus. 就是这些我们被造的人，给那创造我们的主最高的崇拜。 Nah, di ayat yang ke-16, Paulus juga menulis hal yang menarik. 所以在16节，保罗也告诉我们， Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主责的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。 Nah, segala sesuatu yang ada di dunia ini disebabkan oleh Allah. 所以这里说，一概都是借着他造的。 Jadi ada prime cause atau penyebab utama. 所以呢，有先后。 Kalau kita lihat kembali ayat ini, bahkan dapat dilihat bahwa Allah mengatur segala hal yang baik. 所以我们看见神掌管一切都是好的， Yang besar maupun yang kecil. 无论是大的，无论是小的。 Jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini berasal dari Allah. 所以一切在这个世界上所有的都是从神而来。 Tetapi menarik sekali di akhir ayat ini dituliskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 非常吸引我们的就是说，一切都是借着他造的，又是为他造的。 Jadi Allah mengatur dunia ini sampai kepada level yang paling detail sekalipun dan semua diciptakan untuk kemuliaan namanya. 所以神呢，统治这个世界，掌管这个世界，从大事直到细小的事情，都在他的掌管里面。 Nah, di ayat yang ke-17 dikatakan, 第17节这里说， Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 他在万有之先，万有也靠他而立。 Paulus ingin menunjukkan bahwa Kristus ialah pencipta segala sesuatu. 所以呢，保罗再一次的要告诉我们说，耶稣就是创造宇宙万物的主宰。 Dan pencipta itu ada sebelum ciptaan ada. 所以呢，这个创造者先有，在这个世界还没有被创造之前， Ya, ketika sesuatu itu ada, maka harus ada sesuatu yang membuatnya ada. 一个东西它能存在，就是因为有人制造它， Ini adalah hukum sebab akibat. 这就是因和因果。 Jadi seluruh ciptaan yaitu alam semesta dan isinya termasuk kita manusia 所以呢，在这个世界宇宙当中所创造的一切，属于我们人类。 itu semua ada karena Yesus yang adalah Allah yang menciptakannya. 这一切的存在，就是因为耶稣基督所创造的。 Tetapi Allah itu sendiri melampaui segala hukum itu. 但是我们的神超乎这一切， Ia tidak terikat atas hukum sebab akibat. 所以呢，他没有受因果这两件事情来控制他， Karena Dia adalah yang paling utama. 因为他是为首的。 Nah, di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. 因为约翰福音1章1节说，就是起初是道， Dan pada mulanya itu firman itu tidak membutuhkan penyebab.
所以呢，这个道呢，不需要有因。 Allah sendiri tidak diciptakan. 神不是被人造的， Karena ia adalah pencipta yang sejati yang melampaui segala sesuatu. 因为他是真正的创造者，超乎一切的万有。 Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, karena dia adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya, 那么弟兄姊妹们，因为耶稣是我们的创造主，我们是被造的人， maka kita adalah milik Allah. 所以呢，我们属于神的人。 Sama seperti ketika manusia membuat atau menciptakan sesuatu, 就像我们人现在能够制造东西， maka ciptaannya tersebut adalah milik dia, ada hak ciptanya. 那么我们制造了，我们就有制造权。 Jadi karena Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya, 那么神是创造者，我们是被造者， sebagai ciptaan kita perlu mengagungkan Tuhan, 所以我们被造者呢，必须崇拜我们的神， memuliakan Tuhan, 我们要荣耀他， serta mengutamakan Dia di dalam Di- kehidupan 在 kita. 我们的生命当中以他为首， Hidup kita ada di tangan Tuhan. 因为我们的生命乃在神的手中， Dia berhak dan berdaulat atas hidup kita. 他在我们的生命当中掌权， Sehingga kita perlu menjadikan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. 所以呢，我们必须把我们整个生命都赐给他。 Kita bersyukur kepada Allah yang sudah menciptakan kita. 我们感谢神，他已经创造了我们。 Mari Bapak Ibu kita genapi rencananya di dalam kehidupan kita. 所以呢，在我们的生命当中，我们要完成神的旨意。 Ketika Tuhan menciptakan kita, 当神创造我们的时候， Dia pasti punya tujuan. 在我们每个人的身上有神的目的。 Jadi mari kita taat dan percaya serta mengutamakan Dia 所以呢，我们要顺服，也相信他， di dalam segala kehidupan kita. 在我们一切的生活上， Teguhkan iman kita kepadanya. 坚固我们的信心在神的面前， Benar-benar mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. 把我们的生命完全的相信他，依赖他。 Karena Dia adalah pemilik hidup kita, Dia pasti akan menjaga dan memelihara kita. 因为我们是属于他的，那么他一定看顾我们，一定保守我们。 Bapak Ibu, yang kedua, mengapa kita harus mengutamakan Kristus? 第二件事情，为什么我们要以基督为首呢？ Karena Yesus adalah penyelamat. 因为耶稣是救主， Saudara-saudara, selain Yesus itu adalah pencipta kita, 耶稣除了他是创造者， Dia juga adalah penyelamat kita. 他也是我们的救赎主。 Nah, Paulus di ayat yang ke-20 mengatakan, 所以保罗在20节这里告诉我们说， dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. 既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有无论是地上的、天上的，都与自己和好了。 Bapak Ibu Saudara, pada waktu manusia diciptakan, Tuhan mengatakan bahwa ciptaannya itu sangat baik. 当神创造人的时候，神说他所创造的挺好的。 Dan manusia juga hidup berdamai dengan Allah di Taman Eden. 在伊甸园的时候，人与上帝是这样的和平。 Namun ketika dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, 但是当罪进入了人类的生命里， yaitu ketika Adam dan Hawa tidak taat pada perintah Allah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, 就是在那一刻，亚当和夏娃没有顺服神，吃了禁果， maka hidup manusia menjadi hancur dan terpisah dari Allah. 那么我们的生命就粉碎了，我们已经与神隔绝了。 Manusia diusir dari Taman Eden 神呢，就把人从伊甸园赶出去， dan mendapatkan kutukan atau hukuman atas dosa. 因着他们的罪，他们受咒诅了。 Manusia menjadi terhilang dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. 他们已经是失去的人，他们不能拯救自己的生命。
Mau berbagai cara bagaimanapun yang dilakukan oleh manusia, tidak dapat mendamaikan dirinya dengan Allah secara sempurna. 虽然用尽了各种各样的方法，让人能与上帝和好， Inilah kehidupan manusia yang terhilang karena dosa. 人失去了因为罪的缘故。 Bapak, Ibu, dan Saudara, ada seorang anak kecil yang sedang asik membuat perahu kayu mainan buatannya sendiri. 有一个小孩子，他非常集中精神的在做他做的那个小船。 Ya, dia sangat senang dan menyukai perahu kayunya ini. 那么这个小船是从木而做的，他非常的爱它，也喜欢这个船， Karena dia membuatnya dengan sepenuh hati dan sangat bagus. 因为他全心全力的去制造它，也造得非常的美。 Bahkan dia menulis namanya di perahu itu sebagai petanda bahwa ini adalah miliknya. 后来在这个船的后面刻上自己的名字，好了，叫人知道这个船是他造的。 Nah, suatu kali dia membawa perahu kayunya itu untuk dimainkan di tepi laut. 所以有一天的时候，他带着他所心爱的船在海边里玩。 Namun ketika dia sedang asik bermain, ada angin kencang yang mulai datang. 当他玩得非常高兴的时候，突然兴起了一个风浪， Dan membuat ombak besar di pinggir laut. 所以呢，海浪喷腾， Sehingga akhirnya tali yang dia pakai untuk mengikat perahunya itu terlepas dari tangannya. 结果呢，那个绑住这个船的绳子呢就断了， Akhirnya ombak membawa pergi perahu kayunya. 海浪呢就把这个小船冲走了。 Dia berusaha mengejar, tetapi tetap tidak dapat meraih perahunya. 他想尽办法要去找回他的船，但是他没有办法。 Sampai akhirnya perahu kayunya itu tidak kelihatan lagi terbawa oleh ombak. 结果呢，这个小船被这个风浪呢吹去了，他也看不见了。 Anak tersebut sangat sedih 这个孩子心里非常难过， karena ia sangat menyayangi perahunya ini. 因为他很喜欢他所造的这一只船。 Ia telah membuatnya dengan sepenuh hati dan kini perahu kayunya itu hilang. 他全心全意的去做它，但是他所爱的现在已经不见了。 Dia terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong perahunya bisa ketemu kembali. 所以呢，他向上帝祷告，但愿有一天他能够找回那逝去的船。 Setiap hari ia berjalan di tepi pantai untuk mencari perahunya. 每一天他都来到这个海边寻找那逝去的船， Namun tetap ia tidak mendapatinya. 可惜的他找不着。 Nah, Bapak Ibu, suatu hari ketika ia sedang berjalan-jalan di kota, 有一天他到城市里去走走， dia melihat ada di sebuah etalase toko mainan, 所以呢看见了一个玩具店， ada mainan yang tidak asing baginya. 看见这个玩具呢对他来说不是一个很生疏的东西， Ia perhatikan mainan tersebut. 所以呢他就来到那个店铺里面一直在看。 Dan dia terkejut, dia mendapati bahwa ternyata mainan itu adalah perahu kayu miliknya yang telah hilang. 看下去的时候，觉得这就是我所失去的那个船。 Dia yakin itu perahu miliknya karena dia melihat ada namanya terukir di perahu tersebut. 他非常肯定这个船是他的，因为在船那边有刻字他的名字。 Ia lalu cepat-cepat masuk ke dalam toko dan bertemu dengan pemilik toko. 所以呢，他赶紧的进到了这个店铺，向这个店铺的人说。 Dia menceritakan pengalamannya dan mengatakan bahwa perahu itu adalah milik dia. 告诉这个店铺，一段时间这个船已经不见了，这是他的船。 Namun pemilik toko tidak mau memberikan begitu saja kepada anak itu untuk perahu kayunya ini. 但是这个店铺的人呢，不愿意把这个船给这个孩子， Ia harus membelinya sesuai dengan harga jualnya. 除非他愿意付钱买这一只船。 Karena pemilik toko itu juga sudah membeli perahu ini dari orang lain. 为什么呢？因为这个店铺的老板也跟别人买了这一只船， Yang menemukan perahu ini 这个船是别人找到了，卖给这个店铺。 dan bahkan sudah memperbaiki kerusakan dari perahu tersebut. 那么店铺拿到这个船的时候，有的地方已经坏了，他们修好了。
Anak itu sangat sedih, lalu berpikir bagaimana caranya ya supaya perahu itu bisa kembali kepadanya. 听了这个主人所说的话，他心里难过，他一直想办法怎么样让这只船能够归回给他。 Lalu dia teringat celengan yang ada di rumahnya. 后来他想到，我在家里有储蓄， Celengan itu memang selama ini ada uang yang dia tabung untuk masa depannya. 这个储蓄呢是为了他将来所要用的时候来拿出来用的。 Tapi tanpa pikir panjang, ia berlari pulang ke rumah dan lalu memecahkan celengannya. 那个时候他不再想这么多，立刻的跑到家里，把他储蓄的那个钱拿了。 Lalu menghitung uangnya dan lalu cepat-cepat lari lagi ke toko tersebut. 他打破了他储蓄那个地方的钱，就算了他的钱，拿住那个钱，赶快的跑回到那个店铺去。 Dan memberikannya kepada pemilik toko, lalu pemilik toko itu menghitung uang tersebut dan ternyata uangnya pas-pasan sekali untuk bisa membeli mainan itu. 他紧紧张张的把这个钱交给了那个店铺的店员说，然后那个店铺的店员算了那个钱，真的刚刚好就是这个船的价钱。 Sang pemilik toko akhirnya memberikan mainan perahu kayu tersebut kepada anak itu. 收了那个钱以后，这个店铺的店员呢，就把这一只船交回给这个小孩。 Dan anak itu sangat senang sekali. 那个孩子非常的高兴， Kini perahunya yang hilang ditemukan kembali. 因为他所失去的、不见的船，现在已经找着了。 Dan ia telah menebusnya dengan mengorbankan tabungannya. 他也已经把他储蓄的钱来做赎金，把它赎回来。 Bapak Ibu Saudara, melalui kisah ini kita dapat melihat bahwa sang anak rela melakukan pengorbanan untuk menebus perahu miliknya. 这里的故事告诉我们，这个孩子愿意牺牲他的储蓄的钱，为了能够赎回属他的那一只船。 Ya, dengan mengambil tabungannya karena dia merasa perahu kayu itu sangat berharga baginya. 为什么他愿意这么做呢？因为他知道这一只木船对他来说是一个非常重要的东西， Perahu itu adalah miliknya 因为这一只船是属于他的， dan ia rela menebusnya demi mendapatkan perahu itu kembali. 所以呢，他愿意把它赎回来。 Demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. 同样的，神也是这样的对待我们。 Kita adalah miliknya 我们是属于神的， karena kita telah diciptakan olehnya. 因为他创造了我们。 Namun kita terhilang karena dosa kita. 但是我们已经迷失了，因做我们的罪的缘故， Kita hidup jauh dari Allah dan menjadi musuhnya Allah. 我们远远的离开了神，甚至成为了神的敌人。 Kita melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan, baik di dalam pikiran kita, perkataan, maupun perbuatan kita. 在我们的思想，在我们的行为，在我们的心，我们常常做了很多使神感觉到伤心难过的事。 Tuhan Yesus perlu menebus kita untuk menyelamatkan kita dan mendamaikan kita dengan Allah. 所以耶稣基督来到世界上，他要赎我们，使我们能够与上帝和好。 Dia menebus kita bukan dengan barang yang fana, 他拯救我们，不是用那能够朽坏的东西， bukan dengan emas atau permata, 也不是用金银财宝， karena semua itu adalah barang yang fana. 因为这一些都是能够朽坏的东西。 Tetapi ia menebus kita dengan darahnya yang kudus. 他用他的圣宝血把我们救赎回来。 Hanya melalui pengorbanannya di kayu saliblah yang dapat menebus kita untuk diselamatkan. 唯有耶稣基督在十字架的牺牲，他所流的宝血，才能够把我们赎回来。 Dia telah menggantikan kita untuk menerima hukuman dosa. 他已经代替了我们，得到了这个罪的刑罚。 Bapak Ibu, bagi setiap kita yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, 凡每一个人愿意相信，也接受耶稣基督成为他唯一的救主， akan kembali menjadi miliknya
mendapatkan hidup yang kekal di surga, dan mengalami pembaharuan hidup. 我们就有机会再一次的回到神的面前，成为新造的人，而得到了永恒的生命。 Di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 berkata, 所以哥罗西书第1章13到14节这里说， Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. 他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在他爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。 Ini adalah hal yang sangat kita syukuri dalam kehidupan ini. 所以弟兄姊妹们，我们要感恩。 Kita yang tadinya terhilang dan pasti akan mendapatkan hukuman kekal atas dosa kita, 我们是一群迷失的人，因着罪的缘故，我们一定要受到刑罚。 mendapatkan anugerah keselamatan 但是神的救恩领到我们， melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. 借着耶稣在十字架上的牺牲， Kita lepas dari kuasa kegelapan 所以呢，我们可以离开了这个黑暗的权势， dan dipindahkan ke dalam kerajaan 把 Allah. 我们迁回到了主耶稣基督的国度。 Bapak Ibu bisa rasakan betapa leganya kita ketika kita keluar dari satu tempat yang sangat gelap 当你从一个黑暗的地方走出来的时候，你一定能够松了一口气。 dan dipindahkan ke tempat yang sangat terang. 何况我们可以搬迁到一个非常明亮的地方。 Pasti ada memiliki hati yang sangat bersyukur dan sangat-sangat lega. 那个时候，我们的心充满着感恩。 Selain itu, kita juga akan mengalami transformasi atau perubahan hidup. 所以呢，我们的生命呢就有一个转变。 Yang tadinya hidup kita kotor karena dosa. 过去我们的生活是污秽肮脏的，因为我们活在罪里面。 Dengan darah Kristus, hidup kita disucikan dan dikuduskan. 但是耶稣的宝血已经洁净了我们，成为了圣洁的儿女。 Dosa kita diampuni dan dihapus. 我们的罪得到了赦免， Bahkan kita memiliki kuasa untuk melawan dosa. 甚至神赐给我们权柄，让我们能够胜过一切的罪过。 Betapa kita tidak bersyukur atas hal ini, Bapak Ibu. 亲爱的弟兄姊妹们，我们心里充满着感恩。 Oleh sebab itu, mari kita utamakan Kristus di dalam kehidupan 所以 kita. 弟兄姊妹们，在我们的生命当中，要以基督为首。 Hanya dialah satu-satunya Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan 因 kita. 为唯有耶稣是唯一的救赎主。 Tidak ada Allah lain ataupun jalan lain yang bisa menyelamatkan kita. 再也没有别的神，或是别条路，让我们可以得到永生。 Teguhkan iman kita kepadanya. 所以，我们要在上帝的面前，在主耶稣基督里面坚固我们的信心， Karena suatu kali nanti ketika kita akan mengakhiri hidup ini, 因为总有一天我们会离开这个世界。 kita akan kembali kepada pemilik kita di surga. 那个时候，我们要回到创造我们的主。 Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, mengapa kita harus mengutamakan Kristus? 第三件事情，我们为什么要以基督为首呢？ Karena Yesus adalah kepala atau pemimpin hidup kita. 因为耶稣是我们的头，是我们的领袖。 Paulus melanjutkan suratnya dengan mencoba menjelaskan tentang hubungan Kristus dengan jemaat. 所以在保罗的书信这边，保罗写到基督和信徒之间的关系。 Kristus ialah kepala tubuh yang berarti bahwa ia mengendalikan segala hal. 就比喻说，基督就是人的头，头里面有头脑，他就掌管了整个身体的活动。 Ya, Bapak Ibu, di kepala kita ini ada banyak organ. 我们知道，在我们的头壳里面有很多的， Tetapi yang paling signifikan di sini ialah bahwa kepala ini memiliki otak. 但是最重要的，在我们的头壳里面，就是我们有头脑。 Dan kepala juga merupakan sumber kehidupan kita. 所以呢，这个头呢，就成为了生命其中最重要的一件事情。 Dan kita disebut tubuh.
那么教会的信徒们、基督徒们呢，成为了耶稣基督的身体。 Yesus Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuh. 所以耶稣基督是我们的头，我们是他的肢体。 Jadi Allah yang memimpin kita. 就是告诉我们说，神带领我们。 Seperti kepala yang di dalamnya ada otak yang berfungsi untuk memimpin, mengatur kehidupan kita. 就像我们的头里面有头脑，这个头脑呢，在控制着我们。 Maka apa yang dilakukan oleh tubuh itu dia harus taat seperti apa yang dipikirkan oleh otak. 所以他的身体所动的一切，都是因为经过脑子所想的。 Marilah kita juga bisa taat kepada Kristus yang adalah kepala kita. 所以呢，我们要顺服耶稣基督是教会的头。 Kristuslah yang memimpin hidup kita. 所以呢，耶稣基督他要带领我们的生命， Dia adalah kepala di dalam rumah tangga kita. 在我们的家中以耶稣基督为首， Bahkan secara pribadi, dia adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. 甚至我们个人的生活，我们要把主耶稣基督当作是我们的主人。 Mengutamakan Kristus juga berarti menyerahkan seluruh hidup untuk dipimpin olehnya. 所以呢，以基督耶稣为首，也是告诉我们，把我们整个人的生命献上给他。 Karena kita mengasihi dia dengan sepenuh hati dan mau taat kepadanya di segala keadaan. 因为我们爱他，我们愿意顺服他，凡事都要顺服主。 Nah, saudara-saudara, ketika kita mengizinkan Kristus memimpin hidup kita, 一当我们允许神来带领我们的生命， maka kita akan memiliki hidup yang teratur. 那么我们的生活呢就有纪律。 Mari kita coba perhatikan gambar berikut. 接下来，请你看这个图案。 Di sini ada gambar pertama, berisi gambar lingkaran, di mana di dalam lingkaran itu ada Kristus di luarnya. 这个第一个图案呢，就是有一个圆圈，耶稣在这个圆圈以外， Dan si aku bertahta di dalam hati, di dalam lingkaran itu. 然后我自己呢，在这个圆圈里面。 Ya, jadi lingkaran itu menggambarkan hati, Kristus di luar hati, dan si aku yang bertahta di dalam hati. 那么这个圆圈呢，代表了人的心。那么耶稣基督在我的心外，我自己在这个心里面，我正掌权我的心。 Setiap aspek di dalam kehidupan orang yang memiliki hati seperti ini berantakan. 所以呢，如果我们的心是这样的话，那么我们的生活是乱七八糟的。 Ini menggambarkan orang yang belum percaya kepada Kristus. 所以第一个的图案就告诉我们，这是未信主的人的生命。 Nah, gambar yang kedua, ini gambar berisi gambar lingkaran, di mana Kristus ada di dalam lingkaran tersebut, tetapi si aku masih bertahta di dalam hati, di dalam lingkaran itu. 注意看这个第二个图案，有一个圆圈，耶稣基督在这个圆圈里面，我自己也在这个圆圈里面。我在这个圆圈里面呢，我掌管我自己的生命。 Nah, di dalam lingkaran itu aspek kehidupannya masih berantakan. 在那个时候，我们的生活也是乱七八糟的。 Ini menggambarkan hati orang percaya duniawi. 这就代表了一个已经信耶稣基督的人，但是他还是属世界的。 Dia sudah percaya Yesus, tetapi tidak membiarkan Yesus yang mengatur kehidupannya, yang memimpin kehidupannya. 他虽然说我已经信了耶稣，但是他的生命里面没有耶稣在执政掌权。 Jadi masih si aku yang bertahta, masih keinginanku lah yang ingin kulakukan. 那么他所作所为，照做他自己所要的。 Yang ketiga, itu ada gambar lingkaran di mana Kristus sudah di dalam dan di atas tahta, dan si aku di bawah tahta. 那第三个的圆圈呢，就是说耶稣已经进到这个圆圈里面了，执政掌权在里面，我在耶稣的执政掌权以下。 Nah, kita lihat bahwa seluruh aspek kehidupan orang ini teratur. 所以这样子的人呢，他的生活呢是有规律的。 Ini adalah gambaran orang percaya yang sejati. 那这就是真正信耶稣基督的人的生活。
yang sudah menjadikan Kristus sebagai pemimpin hidupnya dan Tuan di dalam kehidupannya. 因为他已经把耶稣基督当作他的主，掌管他的人生的生命。 Nah, Bapak Ibu, dari ketiga gambar tersebut, yang manakah kita? 亲爱的弟兄姊妹们，在这个三个图片当中，你是属于哪一类的呢？ Kalau kita belum percaya Tuhan Yesus, maka hidup kita akan hancur berantakan. 如果我们还没有相信主耶稣，那么我们的生命是粉碎的， Dan tidak dipimpin oleh Tuhan. 神也不带领我们的生命。 Bila kita sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi masih belum membiarkan Tuhan bertahta dan memimpin kehidupan kita, 如果我们已经相信了主耶稣，但是我们不把我们的生命的权利交给他， maka kita juga masih memiliki hidup yang berantakan, yang dipenuhi dosa, yang masih memenuhi keinginan daging. 那么我们的生活是属世的，是属肉体的，是属情欲的， yang mudah digoyahkan untuk meninggalkan Tuhan. 所以很容易的受到动摇，很容易的离开了主。 Bila kita berada di lingkaran ketiga, maka kita sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. 但是如果我们是在这个第三个圆圈里面，就是说我们已经把我们的生命完全交托给主了， Dan mau menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. 也愿意接受神来带领我们的生命。 Apapun yang menjadi pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita, kita akan terlebih dahulu meminta hikmat dan pimpinan Tuhan. 所以我们的思想、我们的言语、我们的行动，我们先讨神的喜悦。 Sebelum kita melakukan semua itu. 在我们还没有行动之前，我们寻求神的旨意。 Sehingga apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan itu akan berkenan di hadapan Tuhan. 因此，无论是我们想的，是我们说的，是我们做的，能够合神心意。 Juga akan menjadikan kita orang yang bijak dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar, dan melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. 因此，我们被成为一个智慧的人，在我们的身上能够见证神，人看见我们可以荣耀我们的神。 Bapak Ibu, keutamaan Kristus adalah hal yang mutlak untuk diakui oleh setiap orang percaya. 所以呢，我们每一个信主的人，以耶稣基督既所谓是必须的， Karena Yesus Kristus itulah yang menjadi dasar iman Kristen. 因为耶稣基督就是成为了我们基督徒的信仰的根基。 Iman tumbuh karena pengenalan yang benar akan pribadi Yesus Kristus. 我们的信心能够成长，因为我们对主耶稣基督的认识是的确的。 Jika kita tidak percaya kepada keutamaan Kristus, maka mustahil iman kita bisa tumbuh. 如果我们不相信，也不愿意承认耶稣既所谓在我们的生活当中，那么我们的灵命怎能长进呢？ Bapak Ibu, sebagai konklusi atau penutup dari tema utama Paulus tentang keutamaan Kristus, 那么总结来说，保罗在这里告诉我们，以基督为既所谓。 ia menuliskan bahwa setiap kita harus bertekun di dalam iman. 那么保罗告诉我们，我们要有恒心。 Ada suatu pengharapan yang sedang dan akan digenapi oleh Allah. 因为有一个盼望，神要成全的。 Pengharapan itu tidaklah sia-sia. 那么我们的盼望呢，不是突然的。 Pengharapan itu berasal dari Injil Kristus. 这个盼望呢，就是福音，就是好消息。 Ada satu janji di dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan, 所以呢，神呢赐给我们应许， yaitu hidup yang kekal, kepastian hidup yang kekal di surga. 就是肯定的，我们可以得到了永生的生命。 Itulah pengharapan kita yang pertama dan utama. 这就是我们最主要的、最终所需要的， Dan yang seharusnya kita miliki selama ada di dunia ini. 也是我们在这个世界上想拥有的。 Apapun di dunia ini akan lenyap. 因为世上一切的都要过去， Namun ketika kita memiliki Yesus Kristus di dalam hidup kita, 但是一旦我们接受了耶稣基督成为我们个人的救主，
Dialah satu-satunya yang kekal, yang tidak akan pernah lenyap, yang tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. 耶稣基督是唯一永恒的，不会失去的，在我们的生命当中永远存在的神。 Karena dia sendiri juga sudah berjanji bahwa ketika kita menjadi miliknya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. 耶稣基督也应许我们，一旦我们成为了他的儿女，他永远不离开我们， Dia adalah pemilik hidup kita. 因为我们是属于他的， Dia adalah penyelamat kita. 他是我们的救赎主， Dia adalah pemimpin hidup kita. 他也是引导我们生命的主。 Mari kita utamakan Kristus di dalam kehidupan 所以 kita. 呢，在我们的生命当中，要把主居首位。 Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita merenungkan apa yang menjadi hal terutama dalam kehidupan ini. 所以呢，弟兄姊妹们，我再一次的要弟兄姊妹们思考，在你生命中什么是为首，什么是最重要的呢？ Apakah kita sudah menjadikan Yesus yang utama dalam hidup kita? 是否耶稣基督在你的生命当中占了居首位吗？ Dan kita berkata seperti Paulus yang mengatakan bahwa hidupku bukan milikku lagi. 就像保罗宣明说：“现在活着的不再是我， Tapi hidupku adalah milik Kristus. 乃是基督在我里面活着。 Kristus yang utama dalam hidupku. 所以在我的生命当中，主耶稣是最主要的。 Apapun yang saya mau pikirkan, katakan, dan lakukan, saya mau dipimpin oleh Kristus. 一切我所想的、所说的、所行的，我都要主耶稣基督来带领我。 Saya mau hidup bebas dari dosa 我要从最终的释放， dan hidup menyenangkan hati Tuhan. 活在讨神喜悦当中。 Mau hidup mengenal Tuhan lebih dalam secara pribadi. 我个人要更深又更深的一步去认识我的主耶稣， Dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. 让主耶稣陶造我，一天比一天的更像主耶稣。 Sehingga hidup kita akan diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. 这样子，我的生活才能够得到祝福，我也可以成为众人的祝福。 Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan anugerah-Nya. 但愿神的恩典赐给我们力量，让我们能够行在主的正道上。 Amin. Mari kita berdoa. 阿门。我们祷告。 Sungguh Tuhan, kami bersyukur ketika kami mengenal Kristus di dalam kehidupan kami. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa di dalam hidup kami ya Tuhan. Siapakah kami manusia? Kami hanyalah manusia yang berdosa yang seringkali mendukakan hati-Mu. Tetapi Tuhan, Engkau mau menerima kami, Engkau mau menyelamatkan kami, Engkau mau mati di kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kami memiliki hidup yang kekal melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan biarlah kami sungguh bisa menghargai pengorbanan Kristus ini. Kami sungguh bisa merasakan bahwa ini adalah anugerah terindah di dalam kehidupan kami. Dan Engkau sudah terlebih dahulu mengutamakan kami. Biarlah Tuhan kami juga boleh mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, di dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mau belajar terus dipimpin oleh Tuhan. Kami mau belajar terus untuk melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami perbuat boleh menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Bapa bila seringkali di dalam kehidupan kami, ketika kami mengatakan kami mengutamakan Engkau tetapi dalam kenyataannya tidak. Kami lebih mengutamakan yang lain. Kami lebih mengutamakan keluarga, pelayanan pekerjaan, bahkan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh menolong dan memampukan kami, supaya kami sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, satu-satunya penyelamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan juga memberkati setiap kami jemaat Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar ini, supaya kami semua boleh menjadi murid Kristus yang sejati. Kami semua rela untuk dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, mau mengutamakan Engkau, mau bertumbuh di dalam Engkau, mau berkorban ya Tuhan bagi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu sudah berkorban bagi kami. Biarlah Tuhan melalui pemuritan, melalui cross
yang boleh menjadi salah satu sarana juga menolong kami mengenal Kristus lebih dalam. Tuhan yang memberkati sebagai sarana ini ya Tuhan, dan Tuhan memberkati untuk setiap jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam Engkau. Dan Tuhan berkatilah para pemimpin juga para anggota Cross, supaya semuanya Tuhan kami mau dipimpin oleh Engkau. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak akan sanggup. Kami begitu lemah, kami begitu memikirkan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa biarlah Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam kesehatannya, di dalam pekerjaan pelayanan, agar apapun yang kami lakukan Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kehadiran kami di tengah-tengah orang-orang di sekitar kami, boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, mulai dari jenjang TK sampai SMA. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami yang ada di dalamnya, sehingga kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yang membawa jiwa anak-anak, orang tua, bahkan para guru karyawan untuk datang kepada Tuhan Yesus, menjadi murid Kristus. Tuhan, pakailah kami, belalah Roh Kudus yang boleh memberikan kami kesatuan hati dan pikiran, kerendahan hati di dalam Kristus, untuk mau memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, yang Tuhan mau pakai sekolah ini bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, agar boleh menjadi bangsa dan negara yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap masalah pergumulan, Engkau yang berkati ya Tuhan pemimpin kami baik di pusat maupun di daerah. Tuhan berikan hikmat bagi mereka di dalam menyelesaikan setiap masalah pergumulan yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, terutama juga untuk masalah pandemi. Tuhan berikan hikmat supaya masalah ini pun bisa kami lewati dengan pertolongan dan hikmat daripada Tuhan. Kami berdoa supaya vaksin boleh cepat ditemukan. Kami berdoa juga supaya sekolah juga bisa kembali dibuka dengan pertolongan Tuhan, dan Tuhan juga boleh memberkati seluruh bangsa Indonesia diberikan hikmat untuk menjaga dan taat pada protokol kesehatan. Bapa, kami berdoa untuk setiap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah bagi bangsa dan negara Indonesia ini, agar itu semua juga boleh berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menolong bangsa Indonesia ini ya Tuhan, masyarakat untuk melewati masa-masa selama pandemi ini, sehingga hidup masyarakat Indonesia boleh dipelihara oleh Tuhan melalui pemerintah kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa ya Tuhan juga untuk seluruh negara di Indonesia, di negara di dunia. Tuhan berkati juga diberikan hikmat bagi para pemimpin negara untuk bisa mengatasi setiap masalah pergumulan juga di setiap negara mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, sembari kita mengumpulkan persembahan, mari saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Yesus padamu ku berseru. Kepadamu, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita angkat pujian sekali lagi. Yesus, Kau penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya
kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami di kesempatan hari Sabat ini boleh ikut ambil bagian mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan melalui persembahan kami. Kami bersyukur karena kami menyadari bahwasanya semua yang kami miliki adalah milik Tuhan. Bahwa kami boleh memberikannya kepadamu. Itu bukan karena kuat kuasa kami, bukan karena kehebatan kami, semata-mata karena Tuhan masih berkenan memakai kami, melibatkan kami di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan melalui persembahan. Biarlah kiranya segala puji, hormat, kemuliaan kami boleh kembalikan kepada Tuhan. Tolonglah setiap jemaat-jemaat-Mu, biarlah kami dengan sukacita boleh mendukung, boleh memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami di hadapan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同住，万有之源，万福之本。Jemaat yang kekasih, mari kita menghadap kepada Tuhan kita untuk menerima berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, kita bersaat teduh dan mohon bersabar untuk kita boleh mendengarkan warta gereja. Shalom jemaat yang kekasih. 主内亲爱的弟兄姐妹们，
Kita bersyukur untuk ibadah online hari ini. 我们感谢神，因为今天的网上崇拜会可以顺利的完成。 Sekali lagi terima kasih untuk tim ibadah yang telah melayani dalam ibadah online. 我们感谢所有已经服侍的圣工人员们， Tuhan memberkati. 愿神赐福。 Yang berikut Bapak Ibu jemaat yang kekasih, 接下来的报告就是， ada sebuah berita duka yang kami perlu sampaikan. 就是有一个讣文， Telah meninggal almarhum Bapak Johnny Eli, abang dari Ibu Hilda Eli atau Syek Min. 李雪明姐妹令兄已经蒙主恩照安息主怀。 Atas nama hamba Tuhan dan majelis gereja, kami sampaikan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Johnny Eli. 全体执事与会友在这里表示同表哀悼， Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 愿神安慰其家属。 Yang berikut Bapak Ibu, mulai bulan Desember, 从12月份开始， kebaktian minggu akan kita lakukan secara live streaming. 我们的主日崇拜会直播， Pukul 10 pagi seperti biasa. 就像往常一样，早上10点。 Jadi bagi Bapak Ibu jemaat yang mau hadir di gereja, kami harapkan bisa mengikuti protokol kesehatan 想要来到教会，参加聚会的弟兄姐妹们，可以遵守一系列的政策和规矩。 serta nanti ada beberapa ketentuan yang akan diberlakukan oleh gereja. 我们教会呢也会有一些的规矩， Jadi bulan Desember Bapak Ibu bisa beribadah secara online dan juga secara onsite. 所以呢，从12月份开始，我们可以在场或者在线的参加崇拜会。 Selama Bapak Ibu beribadah secara online di rumah, 当我们参加在线的崇拜会，在家里参加的时候， kami harapkan Bapak Ibu bisa tetap rapi dan mengikuti dengan baik ibadah online. 盼望我们每个人都能够好好的参加崇拜会，仍然穿的整整齐齐来朝见神。 Ya, jadi kalau bisa jangan sambil makan atau minum ya. 不要一边参加聚会一边吃东西。 Yang terakhir kami perlu sampaikan sekali lagi, mari kita terus tetap menjaga kesehatan. 最后，盼望我们每个人也能够顾好我们自己的身体。 Ya, ikuti terus protokol kesehatan. Ya. 我们遵守政府的一系列的政策。 Kurangi perjalanan jika tidak terlalu penting. 若是不是很重要的话，我们就待在家里，不要出门。 Walaupun mungkin kondisi pada saat ini negara kita COVID mungkin sudah mulai menurun. 虽然我们的国家这个疫情的大流行，渐渐的已经减少了。 Tetap bersukacita Bapak Ibu karena Tuhan sangat mengasihi kita karena anaknya. 我们仍然有喜乐的心，因为神赐下他的独生儿子赐给我们。 Tuhan memberkati. 愿神赐福于我们， Shalom. 主内平安。